Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung hari ini perbincangan tentang tata bahasa asas bahasa Arab. Muka surat 128, iaitu kita nak bincangkan tentang kumpulan kata kerja yang ke-6, bagaimana nak membentuk wazan suruhan dan larangan. Jadi kalau kita lihat semula kata kerja telah berlaku, kata kerja telah berlaku, pecahan dia beginilah. Kalau kita lihat ni, yang kumpulan kata kerja pertama tu fa'al, dia akan pecah jadi 10. Kerana fa'al menunjukkan pada makna dia seorang lelaki telah buat. Ini nak ingatkan semula saja. Jadi dia akan pecah daripada fa'al, dia akan pecah jadi fa'alat, fa'alta, fa'alti, fa'altu. Dan kita fahamlah kenapa dia bunyi fa'alat, kenapa fa'alta, kenapa fa'alti dan fa'altu. Kita pun telah bincangkan perkara ini. Iaitu kalau fa'alat dia perempuan, telah buat sesuatu. Kalau fa'alta anta, fa'alti anti dan fa'altu saya. Dan kalau ramainya fa'alu, fa'alna untuk perempuan, fa'altum untuk lelaki, fa'altunna perempuan, dan fa'alna untuk lelaki atau perempuan. Dan kita telah buat semua sekali, iaitu kita dah buat ni, sama ada kata kerja telah berlaku dan kata kerja sedang berlaku. Kumpulan pertama kita dah habis buat, dah bincang dah. Dan kita pun dah bincang dah kumpulan kedua. Jadi, dan ada rakamannya, boleh rujuk lah. Dan sekarang ni kita nak sambung, iaitu daripada, kalau kita scroll lagi, daripada kata kerja sedang berlaku tu, kita nak bentuk kata kerja suruhan dan larangan. Dan kita pun dah bincang dah kumpulan pertama sampailah kumpulan kelima. Dan kita nak masuklah kumpulan ke-6 sekarang ni. Jadi sekarang ni kita nak bincangkan objektif kedua, iaitu membentuk wazan menunjukkan kepada makna suruhan dan larangan bagi setiap kumpulan kata kerja daripada aspek jantina dan bilangan. Yang pertama kita dah buat dah. Ini nak ulang ingat lah, iaitu kalau daripada fa'al, dia if'al. Dan kita pun dah bincang, if'al boleh, if'il boleh, ataupun uf'ul. Kerana bahagian ain ni dia berubah. Dan dia berdasarkan kepada kata kerja sedang berlaku. Kalau kata kerja sedang berlaku ni yaf'al, kita kena buat suruhan berdasar pada wazan if'al. Kalau kata kerja dia yaf'il, kita kena buat suruhan berdasarkan if'il. Tapi dalam contoh ni kita buat satu je sebagai sampel. Dan kalau kata kerja dia yaf'ul, arahan dia ialah uf'ul. Dan dia berpecahlah kepada seorang lelaki, nak arah seorang lelaki, ataupun seorang perempuan, ataupun ramai lelaki, ataupun ramai perempuan. Dan kalau nak melarang, kita buang hamzah ni, ataupun kita buang hamzah ni dan letak ta di sini. Jadi la taf'al, jangan buat sesuatu lah. Ataupun la taf'il, ataupun la taf'ul, berdasar pada ain tu. Ini untuk lelaki. Kalau perempuan, la taf'ali, dan ramai lelaki, la taf'alu, dan ramai perempuan, la taf'alna. Dan kita ada dalam jadual ni contoh-contoh dia. Itu kumpulan pertama. Kumpulan kedua, kita pun telah bincangkan, membentuk kata kerja suruhan dan larangan ini berdasarkan kepada kata kerja sedang berlaku. Jadi kalau fa'al, kata kerja sedang berlaku dia yufa'il. Kalau nak bentuk suruhan, kita buang ya di sini. Yufa'il, kita buang yu di situ dan tinggallah dia fa'il. Itulah, jadilah dia suruhan. Dan kalau perempuan dia sama saja, ditambah ya di akhirnya fa'ili. Kalau ramai fa'ilu. Dan kalau ramai perempuan, fa'ilna. Dan nak melarang, kita letak la di awalnya. Dan kita jadikan kata kerja sedang berlakunya yufa'il. Ya tu kita ganti dengan ta. Jadi la tufa'il. Itu untuk lelaki. Perempuan la tufa'ili. Dan ramai la tufa'ilu. Dan ramai perempuan la tufa'ilna. Dan contoh-contoh pun adalah kita senaraikan dalam jadual ni. Kumpulan kata kerja 2 sampailah kumpulan kata kerja 10 nanti, pattern dia, strukturnya sama je. Jadi tidak ada masalah. Bukan seperti yang pertama. Yang pertama dia ain tu berubah.
Tapi kumpulan yang kedua hingga ke 10 nanti, ain dia tak berubah. Dia begitulah berdasar kepada kata kerja sedang berlakunya. Jadi itu kita telah bincang sebelum ni. Kumpulan kedua, ketiga kita dah bincang dah. Jadi kena rujuk lah untuk memantapkan lagi. Dan kita pun ada contoh-contoh daripada korpus Quran di laman sesawang tu. Kumpulan keempat pun dah bincang. Kumpulan kelima telah bincang. Tafa'al. Jadi ia tafa'al sedang berlakunya, kita buang ya tu, jadi ada tafa'al sahaja. Ain dia tak berubah, begitu saja. Dan ada contoh kita dah lihatkan dalam jadual ni. Jadi sekarang ni kita nak masuk ke kumpulan ke-6. Bentuk perbincangan dia sama. Jadi kita nak bincangkan secara rasmi lah. Kerana ni buku ni kita nak ikut satu persatu, muka surat demi muka surat. Jadi kita masuk hari ni iaitu kumpulan kata kerja ke-6, tafa'al. Jadi kita eloklah kalau dalam buku tu kita catat ataupun kita tulis tambahannya, bagaimanakah bentuk kata kerja sedang berlakunya. Jadi tafa'al, kata kerja sedang berlaku ni ya tafa'al. Supaya dapat kita nampak dengan lebih jelas bagaimana kita buang ya di sini dan dia akan jadilah dia bentuk suruhan. Baik, kalau daripada contohnya tanafas, jadi kita buatlah bentuk kata kerja sedang berlakunya ya tanafas. Jadi kalau tanafas saja dia telah maknanya bersaing. Tanafas maknanya dia seorang lelaki telah bersaing. Kalau sedang bersaing ya tanafas. Jadi nak bentuk nanti kita buang ya di sini saja. Buang ya tanafas tu tinggallah dia tanafas. Itu untuk suruhan dan larangan. Jadi dalam contoh di sini wazani ila tafa'al untuk lelaki. Kalau perempuan letak ya di akhirnya tafa'ali, kalau ramai tafa'alu, dan kalau ramai perempuan tafa'alna. Samalah dia punya cara membentuknya. Dan berdasar pada contoh tanafas yang bermakna bersaing, telah bersaing. Kalau nak suruh dia bersainglah olehmu, jadi kita buanglah kata kerja daripada kata kerja sedang berlaku. Kita buang ya dia, tinggallah tanafas. Tanafas untuk lelaki. Kalau perempuan nak suruh seorang perempuan bersaing, tanafasi. Nama Aminah ke ataupun apa saja, ya Aminah tanafasi, dalam membuat perkara-perkara yang baik. Itu bersainglah. Kalau ramai tanafasu. Kalau itu untuk lelaki ramai, kalau perempuan ramai tanafasna. Jadi kita dapati bahawa dia punya penambahan yang di akhir itu sama saja. Itu untuk menyuruh. Kalau melarang letak je la, tapi kita letak ta di situ. Jadi kalau menyuruh tafa'al, kalau nak melarang la tafa'al, letak ta di awalnya selepas la di situ. Jadi la tafa'al. Kalau dikiaskan dengan kata kerja kita tanafas, ya tanafas. Jadi untuk melarang la, bukan la ya tanafas, la tatanafas. Itu jangan kamu bersaing. Kalau perempuan la tatanafasi, sama je sistem dia, letak di akhirnya ya dan di baris mati. Dan kalau ramai la tatanafasu, dan kalau ramai perempuan la tatanafasna. Jadi itulah contoh bagaimana kita nak membentuk kata kerja suruhan dan larangan bagi kumpulan kata kerja ke-6, iaitu kumpulan dia, wazan dia ialah tafa'al, ya tafa'al. Baik, ini selesai dah. Kita dah bentangkan cara pembentukan dengan cara umum, menggunakan wazan-wazan umum dia. Dan saya rasa macam biasalah kita akan lihat corpusquran.com untuk melihatlah di dalam Al-Quran dibentuk. Kalau ada lah, mungkin tak banyak, tapi insya-Allah ada, dibentuk kata suruhan ataupun larangan dengan menggunakan wazan yang ke-6 ni, kumpulan kata kerja ke-6, iaitu tafa'al. Jadi seperti biasa kalau kita ada pengalaman ni, kita lihat iaitu kita ambil part of speech di sini dalam paparan ni. Kita pilihlah verb supaya dia lebih menjurus. Kemudian form dia kita pilih yang ke-6. Pilih yang ke-6 dan kita search. Dan sebagaimana kita tahu, dia akan menyenaraikan semua perkataan yang dibentuk dalam wazan
kumpulan kata kerja ke-6. Tapi itu campur kepada kata kerja telah berlaku, sedang berlaku. Jadi sekarang kita nak carilah suruhan kalau ada ya. Ini sini taqasamu. Kalau kita lihat nampak di paparan tu. Dia saya besarkan sikit. Taqasamu qalu taqasamu billahi linubayyitannahu wa ahla. Jadi taqasamu di sini taqasamu. Jadi taqasamu ni wazan apa dia? Jadi taqasamu daripada qasam. Qasam tu sumpah iaitu bersumpahlah di antara kamu semua. Dia taqasamu tu wazan dia kalau kita lihat semula kita punya dalam buku tu iaitu tafa'alu. Di sinilah tafa'alu. Taqasamu. Jadi wazan dia tafa'alu. Jadi kita tahu 3 huruf asalnya daripada taqasamu, tafa'alu, daripada qaf, sin, mim. Jadi itu fungsi, di antara fungsi kita nak kita hafal wazan ni dan kita tahu 3 huruf asal ni ialah supaya kita boleh cari dalam kamus untuk untuk pembelajaran kendiri lah. Dia qalu, mereka telah berkata taqasamu. Jadi taqasamu 3 huruf asalnya qaf, sin, mim. Jadi kita buka kamus. Macam itulah praktikalnya. Kita buka kamus, ada di sini paparannya. Kita cari qaf, sin dan mim. Qaf, sin dan mim. Dan kita dah jumpa kamus ataupun entry dia qaf, sin, mim. Langkah seterusnya mencari kumpulan yang ke-6. Kita lihat ada tak qaf. Ini dia qaf, sin, mim. Jadi qaf, sin, mim. Kalau nampak di paparan tu, ini yang kumpulan pertama, qasam, yaqsim. Itu apa maknanya? Dihuraikan makna untuk divide, split dan sebagainya lah. Maknanya banyak, tapi kita kena pilih yang sesuai mengikut konteks tu. Dan ada juga maknanya untuk bersumpah. Okey, sekarang kita nak carilah yang ke-6. Jadi nombor 2 ni pun ada maknanya. Nombor 3, iaitu Roman 3I ni. Dan nombor 4, terus kena scroll lagi sampai jumpa nombor 6. Okey, nombor 5 ada maknanya. Okey, yang bawah ni nombor 6. Nombor 6, to divide or to distribute among themselves. Jadi di sini makna yang kita boleh dapati ni to divide, untuk bahagi-bagikan di antara kamu. Tapi dalam corpus ni, kalau kita lihat semula maknanya dia letak lain, to swear to each other. Jadi kemungkinanlah dia mengambil salah satu daripada makna yang ditunjukkan oleh kata dasar dia, qaf, sin, mim. Tapi kita dapat idea, maksudnya kalau kita nak cari, kita kena tahu 3 huruf dasarnya dan kita cari dalam kamus. Dan pulanglah pada kamus tu, kalau dia detail, dia akan menulis semuanya. Kalau tidak, kita boleh tengoklah terjemahan dan sebagainya. Baik, ini ada 2 muka surat saja. Kalau kita cuba cari lagi, kalau ada makna suruhan yang dibentuk daripada kumpulan kata kerja yang ke-6 ni. Tanajaw wa tanajaw adanya. Kita lihat di sini. Tanajaw. Tapi tanajaw di sini perbahasan dia lain sikit kerana dia ada huruf lemah ni. Ada huruf lemah. Jadi dia di sini tanajawu asalnya. Tanajawu, tafa'alu. Tapi kerana ada huruf lemah tu dia akan digugurkan. Tapi tak apalah, huruf lemah ni kita KIV dulu untuk setelah kita buat semua ni. Begitu juga perkataan tawasaw bisabr wa tawasaw. Tu asal dia ialah waw, sad, ya, ataupun waw, sad, ada huruf lemah di situ. Sepatutnya wa tawasawu, tapi digugurkan kerana ada huruf lemah. Itu ialah perbahasan huruf lemah nanti insya-Allah. Baik, itulah contoh yang kita boleh tunjukkan daripada website corpusquran.com ni. Itulah kumpulan yang ke-6. Jadi kita sambunglah ya. Rasanya idea pun dah dapat bagaimana kita nak membentuk kita nak bentuk suruhan ataupun larangan berdasarkan kepada kata kerja sedang berlaku. Tafa'al, yatafa'al. Baik, kita teruskan ke kumpulan kata kerja yang ke-7. Kumpulan kata kerja yang 7 dibentuk dengan menambah alif nun di awalnya, di in. Kemudian kekallah 3 huruf asal tu, fa'al.
in fa'al. Kata kerja sedang berlakunya, kalau boleh kita catat di sini untuk memudahkan kita lihat bagaimana dia dibentuk, kata suruhan dibentuk daripada kata kerja sedang berlaku. Jadi in fa'al, kata kerja sedang berlaku dia ialah yan fa'il. In fa'al telah berlaku, yan fa'il sedang berlaku. Jadi daripada intalaq, makna intalaq beredar. Jadi kalau sedang beredar, yan fa'il, yan taliq. Yan taliq. Ini kata kerja sedang berlaku dia. Jadi kalau kita dah hafal senang lah, in fa'al, yan fa'il. Sambunglah kepada 5 wazan wazan 5 tu. In fa'al, yan fa'il, mun fa'al dan in fi'al. Jadi kalau dah hafal tu senanglah kita nak kiaskan dia. Kita tahu yang mana 3 huruf asal dia, yang mana penambahan. Jadi contoh di sini, kalau wazan umum dia ialah in fa'il, untuk menyuruh, kerana dia buang ya di sini. Ya ni dia buang. Yan fa'il. Jadi dia letak alif di awalnya. Kenapa letak alif? Kerana kalau tak letak alif, cuba saya padamkan alif ni. Kalau tak letak alif ni, nak sebut macam mana? Kerana nun tu boleh mati. Jadi untuk membolehkan sebutan tu, dia letaklah alif. Letak alif, in fa'il. Jadi ditambahlah untuk membolehkan sebutan. Jadi in fa'il, daripada kumpulan ataupun daripada wazan sedang berlaku, yan fa'il, jadilah in fa'il, iaitu untuk menyuruh. Kalau perempuan letak ya di akhirnya, in fa'ili. Kalau ramai, in fa'ilu. Dan ramai perempuan, in fa'ilna. Daripada kata kerja intalaq yang bererti beredar, telah beredar, yan taliq sedang beredar. Kalau nak suruh dia beredarlah. Jadi kita gunakan kata kerja sedang berlaku, yan taliq, dan buang ya di situ dan letak alif, iaitu hamzah wasal, iaitu in taliq. In taliq maknanya beredarlah kamu wahai seorang lelaki. Kalau perempuan, in taliqi, beredarlah, ataupun jalan pun boleh juga. Tengok konteks ayatnya. Ataupun in taliqu untuk ramai, in taliqna untuk ramai tapi perempuan. Ini ialah contoh daripada perkataan in talaq yang bererti telah beredar. Kalau nak melarang, tak la di awalnya, la tanfa'il. Untuk lelaki, perempuan, la tanfa'ili. Untuk ramai, la tanfa'ilu. Dan untuk ramai perempuan, la tanfa'ilna. Menggunakan kata kerja intalaq, yang kata kerja sedang berlakunya yan taliq, kita bentuklah la tantaliq. Jadi kalau melarang, selepas la tu huruf ta saja, dia tak ada berubah. Jadi la tantaliq untuk lelaki, la tantaliqi untuk perempuan, la tantaliqu untuk ramai lelaki, la tantaliqna untuk ramai perempuan. Jadi saya rasa tak ada masalah ni, kita perlu ulang-ulang je lah. Dan seperti biasa kita lihatlah di korpus kita, website korpus ni, untuk melihat contoh-contoh yang ada yang menunjukkan kepada kata kerja suruhan ataupun larangan yang menggunakan kumpulan kata kerja yang ke-7. Yang ke-7. Jadi kita lihat di sini, kita seperti biasalah, kita lihat dia punya Quran Dictionary, dan kita pilih Morphological Search. Okay. Dan kita pilih yang di part of speech ni verb saja. Dan dia punya form, kita pilih yang ke-7. Dan kita search macam biasalah. Dan lihatlah apa yang dipaparkan di sini. Jadi ini semua yang dipaparkan ni ialah berdasarkan kumpulan kata kerja yang ke-7 ni. Tapi campur-campur lah ni. Fan fajarat itu telah berlaku. Telah berlaku. In, jadi asalnya fa jim ra. Kemudian yan qalib sedang berlaku. Yan qalib maknanya berpaling. Nak suruh, katakan nak suruh orang berpaling, kita gunakan yan qalib ni. Nak buat macam mana? Kita buang ya tu dan letaklah alif dan dibariskan bawah. Jadi in qalib. Kerana dah satu perkataan dia, balik akhir tu tak perlu sebut lah. Tapi ni dalam ayat dia akan sebut lah, untuk berdasarkan kepada fungsi perkataan tu dalam ayat. Baik, ini in qalib, kalau jadikan dia kata kerja suruhan. Jadi di sini yan qalibu, ini samalah, ini kata kerja sedang berlaku.
Ada sebab-sebab yang dibuang nun tu, tapi kita tak masuk tu lagi. Kemudian in qalabtum, in fa'altum. Okey. Nampaknya tak banyak. Kalau tak banyak tu tak apalah, kita boleh kita dah faham bagaimana dia dibentuk, dan kalau ada teks-teks yang selain pada Quran, kita bolehlah membincangkannya. Jadi tak banyak lagi dalam Quran, 2 muka surat di sini. 2 muka surat, kalau muka surat yang seterusnya pun tak ada. Dia tak banyaklah penggunaan wazan in fa'al ataupun kumpulan ke-7 untuk membentuk perkataan. Baik, kita teruskan perbincangan kita, kerana perbincangan tu sama dia lebih kurang, iaitu nak tengok bagaimana kata kerja suruhan dan larangan dibentuk daripada kata kerja sedang berlaku. Di kumpulan yang ke-8 iaitu ifta'al. Beza dia ifta'al dengan infa'al ni dari segi zahir ni dia agak sama, kerana ada alif di awalnya dan pada bawah. Kemudian huruf kedua tu baris mati, infa'al. Tapi kumpulan ke-8 ifta'al. Yang beza dia ialah ta tu diletak selepas, ta ni ialah huruf tambahan, diletak selepas fa. Jadi ifta'al. Yang tadi tu huruf penambahan tu, nun tu, diletak di awal sekali, infa'al. Tapi kata kerja 8 tadi ifta'al. Jadi dia ada perbezaan di situ lah, walaupun pada zahirnya dia bentuknya agak sama. Maksudnya rentak dia, sebutannya agak sama, infa'al, ifta'al. Dan kalau kita lihat wazan 5 dia punya kata terbitan pun sama ni. Bentuknya infi'al, ifti'al. Sebutan dia samalah. Baik, kita nak bincangkan kumpulan ke-8 kita bagaimana kata suruhan dibentuk. Kita tulislah dia punya kata kerja sedang berlaku, iaitu ifta'al. Kata kerja sedang berlaku ni ialah yafta'il. Yafta'il. Dan daripada contoh ni, i'takaf iaitu beriktikaf, sedang beriktikaf iaitu yafta'il, ya'takif, yafta'il. Samalah bentuk dia. Dia tambah ta dan tambah ya. Tapi ta tu dia celah tengah-tengah di antara fa dengan ain. Jadi di sinilah i'takaf. Jadi ya'takif. Itulah kumpulan yang ke-8. Untuk membuat suruhan, sama juga, kita buang ya ni, letak alif. Jadi kita dah buang ya, yafta'il, kita letak alif yang baris bawah, jadi ifta'il. Kerana baris dia sama, ifta'il. Baik, ifta'il untuk seorang lelaki. Perempuan, ifta'ili, ramai ifta'ilu, ramai perempuan, ifta'ilna. Kalau untuk beriktikaf, nak suruh seorang tu lelaki beriktikaf, i'takif. Ya Ahmad, i'takif fil masjid. Ahmad beriktikaf dalam masjid. Macam itulah. Kalau perempuan, i'takifi fil masjid. Kalau ramai, i'takifu antum. Beriktikaflah kamu semua di masjid. Kalau ramai perempuan, i'takifna, dan seterusnya. Dan itu cara nak membentuk suruhan daripada kata kerja sedang berlaku. Baik. Kalau nak melarang, letak la dan ta di awalnya, dan kita buang alif di awal tu. Jadi daripada ifta'il, jadi la tafta'il. Untuk lelaki, perempuan, la tafta'ili, ramai la tafta'ilu, dan ramai perempuan la tafta'ilna. Dan gunakan perkataan ataupun kata kerja beriktikaf, telah beriktikaf, i'takaf. Kita bentuk dia berdasar pada kata kerja sedang berlaku, iaitu ya'takif. Jadi untuk larang dia letak la dan ta dulu. La ta'takif. Jangan beriktikaf. Perempuan la ta'takifi, dan ramai la ta'takifu, dan ramai perempuan la ta'takifna. Jadi dapatlah idea. Jadi kena biasakan sebutan, dan kalau boleh hafal lagi bagus, supaya kita dapat sesuatu yang kita boleh kiaskan. Kalau kita jumpa satu perkataan, kita boleh scan, tengok mana dia punya wazan tu. Baik, kita lihat semula korpus kita, dan kali ini kita lihat kumpulan yang ke-8. Jadi kita verb samalah, dan kita pilih VII, iaitu dalam bentuk Roman, kumpulan ke-8.
Dan kita search dia dan kita lihatlah apa yang dipaparkan sini. Kumpulan ke-8 wazan ifta'al. Apa yang terdapat sini ya. Baik, di sini fattaqu. Ini sebenarnya dia ada perbahasan agak detail sikit kerana dia ada dua huruf illah di situ ya. Dia fattaqu. Fattaqiyu. Sebenarnya begitu nak sebut ya, tapi dia ada perbahasan sikit kerana dia ada dua huruf illah daripada waw, qaf, ya. Jadi tak apalah, kita KIV dulu ya, kerana perbahasan ni insya-Allah kemudianlah kalau kita akan bincangkan. Ni nak cari lagi kalau ada kumpulan kata kerja yang yang menggunakan wazan ke-8 ini. Yashtaru alladhina wattaba'u kalau itu telah berlaku, kalau nak suruh wattabi'u. Dan di sini juga ada dua ta ni. Jadi asalnya wattaba'u telah berlaku, yattabi'u. Tapi dua ta tu dia sabdukan. Jadi bila dia sabdukan tak nampaklah dua ta tu jadi nampak sabdu di awalnya. Itu kemudian kita boleh mendetail lah. Dan di sini kalau kita gunakan di sini yakhtalifun sedang berlaku, tapi kalau kita nak buat untuk suruh, kita kena buang ya tu, letakkan ikhtalifu dan nun dia tak ada. Dari kata kerja sedang berlaku, kalau bentuk ramai ada nun, tapi kita buang dia seperti mana dalam perbincangan kita tadi. Kalau nak menyuruh ramai, ifta'ilu. Jadi ikhtalifu itu untuk menyuruh orang bergaduh lah atau berselisih faham ataupun berselisih pendapat. Baik, kita cari lagi kalau ada untuk yang menyuruh. Rasanya tidak ada sangat ya. Kemungkinan tak banyak untuk menyuruh dengan menggunakan kumpulan yang ke-8 di sini. Kebanyakannya fi'al madhi ataupun kata kerja telah berlaku dan kata kerja sedang berlaku, kebanyakannya lah. Baik, tak apalah kalau tak ada, tapi kita dah dapat idea bagaimana kita nak bentuk dia berdasarkan kepada kata kerja sedang berlaku. InsyaAllah kalau kita jumpa nanti, kita bolehlah rujuk balik kepada perbincangan kita sebelum ni. Baik, baik kita tengok perbincangan yang seterusnya. Dan kita ni kumpulan kata kerja yang ke-8. Jadi kita ada tinggal dua je lagi, iaitu kumpulan kata kerja yang ke-9. Yang ke-9 pun lagilah kurang penggunaan dia kerana wazan if'al la ni memanglah kurang sangat ya. Di kumpulan kata kerja yang ke-9 ni wazan if'al la. Jadi kalau kita boleh bentuk dia, kita tulis di sini sedang berlaku ni ialah yaf'allu. Yaf'allu. Dan kalau daripada ihmarra, apa makna ihmarra? Telah menjadi merah padam, merah betul-betul merah lah. Jadi yahmarru. Tapi dari segi makna, kita nak suruh seorang tu jadi merah, betul-betul merah macam mana? Jadi kadang-kadang tak digunakan lah berdasar pada makna tu. Tapi kalau ada, katakan kalau ada, kita boleh bentuk dia dengan menggunakan wazan-wazan yang telah dipaparkan ni. If'alla, if'alli, lelaki dan perempuan. Dan kalau ihmarra, ihmarri, ini untuk suruhan seorang lelaki atau perempuan. Kemudian if'allu, ihmarru, if'alalna, ni cara dia akan kerana nak dihubungkan dengan nun yang berbaris, so dia akan pecahkan balik sabdu lam tu. Jadi ihmararna. Tapi ini memanglah jarang-jarang digunakan. Jadi hanya diletakkan ni sebagai sampel aja kalau ada. Dia mungkin kita ni sama, macam biasalah la taf'ala, kita boleh lihat sendirilah dia punya wazan bagaimana bentuk. Hanya kita nak lihat korpus dalam Al-Quran ni, korpus Quran ada tidak bentuk suruhan. Rasa saya tidak ada, tapi tak apalah, kita cuba cari dulu. Kita cari yang nombor 9, IX tu nombor 9, dan kita carilah verb search. Tak banyak ada 1, 2, 3, ada 5 je perkataan, dan kesemuanya menggunakan kata kerja sedang berlaku ataupun telah berlaku.
Dia tabyaddu ni sedang berlaku. Wa taswaddu pun sedang berlaku. Iswaddat telah berlaku. Ibyaddat, dia tak ada suruhan. Memang dari segi makna pun tak logik lah untuk menyuruh seorang supaya dia jadi hitam ke, dia jadi putih melepak. Itu yang jumpa dalam korpus ni. Kemungkinan ada tempat lain yang di korpus ni tidak disenaraikan. Jadi kita ada berapa minit lagi, lebih kurang 3 minit lagi ni. Jadi kemungkinan kita boleh tengok seterusnya. Dan seterusnya ialah kumpulan kata kerja ke-10. Kumpulan kata kerja ke-10 ni sebelum kita masuk objektif ketiga, tapi saya rasa kita KIV lah dulu perbincangan ni, kerana ada saya tulis ataupun saya ambil daripada Al-Quran juga, yang untuk menunjukkan kumpulan kata kerja 1 sampai ke 10 sepanjang paparan ni, yang untuk yang dibentuk suruhan ataupun larangan. Jadi insya-Allah nota tambahan ni saya akan masuk dalam saya punya Google Drive. Jadi ada rujukan pada grup kita tu. Dia punya apa benda link dia, jadi boleh download lah insya-Allah. Tapi di sini saya senaraikan daripada yang ni kumpulan pertama, semua dalam ni ada lah, macam Iqra. Iqra ni suruhan lah. Kemudian ani budu, itu suruhan kumpulan pertama. Dan disenaraikan seterusnya sampailah kumpulan kedua. Kedua ni begini ini contohlah fasabbih. Fasabbih tu itu fa'il, asalnya yufa'il, yusabbih, buang ya tu tinggallah sabbih. Dan ada juga wastaghfir yang ke-10 nanti Dan saya senaraikan sini sebagai rujukan kita. Nombor 3 pun ada fariquhunna di sini. Fariquhunna, dia boleh rujuk, insya-Allah boleh rujuk sendiri dan untuk mantapkan lagi. Ini yang sempat saya kumpulkan. Dan kumpulan keempat fa'amsiku, af'ilu, dan wa ati'u, dan di sini ati'u ni kumpulan keempat tapi dia ada huruf lemah tu, dia berubah sikitlah wazan dia. Kemudian kumpulan kelima yang jumpa tak banyak. Tamatta'u, kulu wa tamatta'u, tafa'alu, la tatabaddalu, la tatafa'alu, ini yang kelima lah. Dan kumpulan keenam ada okey, kumpulan ke-6 ada, kumpulan ke-7, ke-8, dan boleh lihat sendiri lah insya-Allah sampailah ke-10. Baik, oleh kerana masa kurang seminit ni, jadi saya rasa kita kena berhenti di sini. Insya-Allah kita sambung perbincangan kita pada sesi akan datang ni. Sekian saja. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.